and fall from heart. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. InsyaAllah dengan Tuan Haji, dengan pengalamannya yang begitu banyak, terus kita akan terus berkongsi lebih kurang 1 jam bersama dengan Tuan Haji Hairul. So di dalam ruang chat itu ada bahagian kedatangan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi kedatangan untuk kita berikan e-certificate. So saya rasa tanpa saya melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Haji Hairul Kamal untuk meneruskan perkongsian beliau pada petang ini. Dipersilakan. Tuan Haji, on dulu mic Tuan Haji. Mic belum on. Sorry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wan, dan terima kasih juga kepada Lembaga Counselors Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dalam forum, dalam program pada petang ni. Dan insyaAllah pada petang ni saya akan berkongsi sedikit pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental. Dan saya ucapkan salam sejahtera semua. Semoga peserta-peserta pada petang ni berada dalam satu situasi kesihatan mental yang paling terbaik lah, insyaAllah. Saya akan mulakan pada perkongsian saya dengan slide yang saya akan bentangkan, insyaAllah. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan, so saya nampak, mungkin semua boleh nampak tu. Alright, Alhamdulillah. Okay, terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat menyambut bulan kaunseling. Saya rasa ini adalah bulan yang agak penting kepada kaunselor-kaunselor ataupun kepada pengamal kaunseling berdaftar di negara kita. Dan kalau kita tengok tema bulan kaunseling pada tahun ini adalah berkaitan dengan kaunseling ke arah kesejahteraan masyarakat. Dalam erti kata yang lain, apabila sebut tentang kesejahteraan masyarakat ni, apa saja isu kesejahteraan ni adalah satu perkara yang agak signifikan kepada pengamal kaunseling lah. Selain pada itu juga saya ingin mengucapkan ataupun ingin memberitahu juga bahawa pada bulan Oktober ni juga adalah satu bulan penting bagi kita menyambut hari kedatangan Hari Kesihatan Mental Seluruh Dunia yang disambut pada 10 hari bulan 10 baru ni, yang mana tema dia pada tahun ni adalah berkaitan kesihatan mental ni adalah milik kita semua. Jadi peserta-peserta ataupun ahli counselors yang saya hormati, bila sebut tentang kesihatan mental ni, dia tentu satu perkara yang sekarang ni agak signifikan untuk diketahui kepada setiap orang lah, ataupun diketahui oleh rakyat di negara kita. Kerana kalau kita lihat data jelas menunjukkan ini, kalau lihat kepada data tahun 2015, 5 tahun sebelum ni, kita dapati bahawa 1 daripada 3 rakyat Malaysia berhadapan dengan isu-isu kesihatan mental. Jadi saya ingin menekankan bahawa kalau kita tidak menjaga kesihatan mental, ada banyak lagi penyakit-penyakit yang lain yang mungkin kita berhadapan. Dan saya juga ingin berkongsi satu fakta, kalau kita tengok, kalau kita tidak menjaga kesihatan mental, sebenarnya dia akan mempertingkatkan ataupun meningkatkan, maafkan saya, dia akan meningkatkan kecenderungan rakyat di negara kita mendapat penyakit berkaitan dengan stroke.
Jadi saya tidak boleh lari untuk berbicara apabila sebut tentang kesihatan mental, dia juga ada kaitan dengan kesejahteraan fizikal. Kalau kita lihat 5 tahun dulu, kita lihat bahawa 1 daripada 3 rakyat di negara kita ada masalah kesihatan mental, tetapi kerana kita tidak menjaga isu kesihatan mental ni sekarang ni, 1 daripada 4 rakyat di negara kita bakal berhadapan dengan mendapat serangan stroke kalau dia tidak menjaga masalah kesihatan mental. Sebab itu kesihatan mental ni satu perkara ataupun satu isu yang kita amat tekankan. Ini daripada data statistik sebelum ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kalau kita tengok ada 500,000 orang ada masalah dan sebagainya. Maka kalau kita lihat contohnya 600,000 kanak-kanak ada masalah kesihatan mental, dan kalau kita tengok banyak punca, banyak penyakit dan sebagainya adalah berpunca daripada individu dan sebagainya. Jadi ini daripada data statistik. Tapi saya nak mengupas ataupun melihat daripada isu untuk memahami apa yang dimaksudkan sebagai kesihatan mental. Tentu ramai orang boleh bercakap berkaitan dengan apa itu kesihatan mental, tetapi isu dia ialah kita kena melihat daripada segi kompetensi diri sendiri, adakah kita ni sebenarnya mampu untuk mengendalikan kes-kes kesihatan mental. Saya tengok ramai pengamal di luar sana, dia post di sana di sini isu kesihatan mental, tetapi soalan dia kompetensi ni kita kena melihatlah. Sebab itu saya menekankan, ada bunyi kat belakang tu, saya menekankan bila sebut tentang isu kesihatan mental, kita perlu kompeten dalam membicarakannya dan dalam mengendalikannya. Sebab itu kalau kita lihat definisi yang disebut oleh WHO, dia menyatakan apa saja keadaan seseorang organisme, sesuatu organisme atau individu, kalau dia mampu mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, boleh mengambil bahagian dalam aktiviti masyarakat dan boleh untuk menyumbangkan kepada masyarakat, maksudnya individu itu adalah individu yang sihat daripada perspektif kesihatan mental dia. Dan kalau kita lihat dengan jelas, ramai di luar sana ataupun ramai penduduk di negara kita tak mampu mengekalkan hubungan yang baik dengan orang lain, tak mampu untuk mengekalkan hubungan harmoni dengan orang lain. Dan kalau kita lihat pengamal kaunseling yang berdaftar pun, ada yang tak mampu mengekalkan hubungan harmoni dengan orang lain. Jadi ini menimbulkan persoalan kepada kita, adakah pengamal kaunseling ataupun kaunselor berdaftar tu sihat kesihatan mental dia. Jadi kita kena melihat daripada perspektif kita ataupun individu perlu mampu untuk kekalkan hubungan harmoni dengan orang lain. Maksudnya kita tak boleh ada masalah lah. Kita ni bukannya dianggap sebagai seorang yang bebas daripada melakukan kesilapan, tetapi sebenarnya yang paling penting bila ingin melahirkan kesihatan mental yang baik, kita perlu mengekalkan hubungan harmoni. Kekalkan hubungan, belajar menghormati orang tua, menghormati pemimpin, menghormati mereka yang perlu kita hormati dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang penting untuk kita jaga, dan ini adalah komponen penting dalam kesihatan mental. Sebab tu kalau kita lihat saban hari kes-kes berkaitan tidak mampu untuk mengekalkan hubungan harmoni ni banyak berlaku. Apatah lagi dalam situasi COVID sekarang ni, kita dapati hubungan ataupun entiti keluarga tu mungkin boleh terganggu akibat daripada tekanan dan sebagainya. Jadi kita kena lihat daripada perspektif hubungan yang harmoni. Yang keduanya daripada perspektif productivity. Dan seseorang yang sihat kesihatan mental dia sebenarnya perlu mampu mengambil bahagian dalam aktiviti produktiviti dan menyumbang pada masyarakat. Jadi inilah yang kita perlukan. Sebab itu pengamal-pengamal kaunseling, selain dia perlu ada ilmu, dia pula juga perlu menyumbang pada masyarakat. Dan ini adalah satu perkara penting dalam mengekalkan kesejahteraan milik masyarakat itu. Dan saya nak teruskan lagi. Boleh faham ke yang saya sebut ni atau terlalu laju? Boleh chat dengan saya, tak ada masalah. Right, okay, saya nak sebutkan juga apabila sebut tentang kesihatan, kesihatan ni
kita lihat daripada kesihatan ni tidak merujuk pada sihat fizikal dia. Dia juga perlu merujuk pada sihat mental. Kalau kita ni tak sihat mental, maksudnya kita ada penyakit. Jadi jelas daripada perspektif kesihatan tu telah mendisikan bahawa kesihatan atau sihat tu adalah complete state of physical, mental and social well-being. Not merely absence of disease atau infirmity. Maksudnya tak ada penyakit tu bukan dimaksudkan sebagai sihat dia. Dia juga melihat kepada kita perlu sihat fizikal, perlu sihat mental dan perlu sihat sosial. Maksudnya jelaslah. Sebab itu kalau kita melihat daripada model psychobiological untuk mengendalikan masalah individu, komponen biological perlu seiring dengan komponen spiritual dan juga komponen fizikal perlu seiring dengan komponen fizikal yang saya sebutkan awal tadi. Jadi kalau tiga perkara ni lengkap maka sihatlah kita. Jadi saya nak teruskan lagi. Sebenarnya Kementerian Kesihatan telah initiate dan juga di negara kita memang ada satu dasar berkaitan dengan kesihatan mental. Dasar kesihatan mental jelas dia menekankan bahawa kalau boleh setiap individu di negara kita ada kemampuan individu, kumpulan, persekitaran untuk berinteraksi dengan individu yang lain dengan menggunakan pemikiran, perasaan dan keupayaan berkomunikasi bagi mencapai kesejahteraan hidup yang sama. Ini jelas dalam dasar kesihatan mental negara. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang saya hormati, cuba kita lihat di social media sana. Mampukah individu di negara kita mengekalkan hubungan yang harmoni dan mampukah berinteraksi secara harmonis? Jadi persoalan ini kalau kita lihat, kita kupas, sebenarnya mungkin saya boleh menyatakan bahawa negara kita mengalami satu situasi isu kesihatan mental dia makin lama telah merebak dan ini telah tidak ditekankan. Dan kalau kita tengok sekarang ni amat mudah kita ataupun individu di luar sana dia tidak menjaga perhubungan yang harmoni. Sebab itu saya jelaskan daripada awal tadi bila sebut tentang kesihatan mental, dia perlu berkaitan dengan mengekalkan perhubungan harmoni. Sebab itu kalau kita ni adalah individu yang tak mampu kekalkan hubungan harmoni, maksudnya kita ni adalah tergolong dalam individu yang bermasalah daripada aspek kesihatan mental. Dan kalau tidak diperbaiki, akhirnya dia akan membawa kepada faktor kemerosotan kesejahteraan diri dan tentunya dia akan mengalami komplikasi sehingga menimbulkan masalah mental. Ini jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita lihat di luar sana, apabila seseorang ada masalah tidak mampu kekalkan hubungan harmoni, maka dia akan terganggu daripada segi organismik dia. Berlaku perubahan fisiologikal. Contohnya tak mampu untuk tidur malam, tak mampu untuk mengambil keperluan hidup seperti makanan dan sebagainya, dan dia akan seterusnya merosotkan prestasi fizikal individu dan sekiranya ini berterusan, tentunya seseorang itu akan berhadapan dengan isu yang lebih complicated, contohnya terlibat dalam depression dan sebagainya dan akhirnya dia akan menjurus kepada masalah kesihatan mental. Maafkan saya biasanya kalau bercakap kena berdiri. Tapi bila dalam video, dalam tele ataupun dalam platform begini kena duduk, ini juga memberikan saya isu kesihatan mental. Tapi saya tak anggap ini sebagai satu yang serius ya. Okey, boleh saya teruskan lagi Okey. Dan saya juga nak berkongsi bahawa seseorang ni adalah kesihatan mental ni merujuk pada kemampuan dan kita kena mensejahterakan kehidupan orang lain. Ini berdasarkan kepada dasar kesihatan mental kebangsaan Malaysia yang mana selalu diwawarkan oleh Tan Sri Lee Lam Tai. Dia selalu mempromosikan isu-isu kesihatan mental di negara kita dan sebagainya, yang mana dia sebenarnya ataupun entiti ini dia bertujuan untuk memastikan
rakyat di negara kita ni perlu sejahtera emosi, sejahtera fizikal dan sebagainya. Maka tentunya dia akan berhadapan dengan mempunyai komponen kesihatan mental yang baik. Okey, jadi sebagai kesimpulan lah, bukan kesimpulan keseluruhan, tetapi daripada konteks definisi kesihatan mental ni, dalam erti kata yang lain, kesihatan mental ni dia bukan merujuk pada penyakit mental, tetapi dia boleh menyumbang lah kalau komplikasi awal ini kita tidak perbaiki. Jadi antara perkara yang paling penting yang perlu kita lakukan ialah yang pertama, individu yang perlu ada ciri kesihatan mental yang baik, dia perlu selesa dengan diri sendiri. Selesa dengan diri sendiri. Tentunya individu ni tidak bolehlah terlalu tidak emosional. Ni kalau kita lihat kita ni kaunselor ataupun kita ni pegawai psikologi selalu menekankan tentang perkataan-perkataan terapeutik yang bertujuan untuk healing properties ataupun untuk tujuan merawat orang lain. Tetapi kalaulah kita ni beremosi dalam menyampaikan hak, emosi dalam menyampaikan fakta dan sebagainya hingga mengganggu-gugat hak individu lain, kesejahteraan orang lain, tentunya ini juga dianggap sebagai individu yang mempunyai isu-isu kesihatan mental yang tidak sihat. Selain daripada itu juga saya ingin menekankan bahawa bila sebut tentang kesihatan mental ni, individu tu perlu bertolak ansur. Tolak ansur ni adalah satu perkara yang paling penting yang merujuk kepada flexibility. Sebab itu kalau kita lihat daripada komponen IQ sendiri, individu-individu yang tidak ada flexibility, dia terlalu rigid dan sebagainya, dia dianggap sebagai seorang yang ada masalah berkaitan dengan isu-isu IQ, dan ini juga akan menjejaskan komponen emotion quotient atau emotional quotient. Jadi komponen tolak ansur ni penting. Kalau kita lihat orang yang ada masalah mental, dia ni tak mampu bertolak ansur, terlalu rigid dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat berkemungkinan di antara kita ni sendiri tidak mampu bertolak ansur, maka eloklah kita sama-samalah muhasabah diri, dan kalau kita lihat, kalau boleh kita belajar untuk mengurangkan emosional ataupun tidak bertolak ansur ni, maka eloklah kita mengurangkan. Ini komponen asas daripada segi perspektif kesihatan mental. Selain daripada itu, kesihatan mental ni juga merujuk kepada individu tu dia perlu realistik. Janganlah terlalu bercita-cita terlalu tinggi. Contoh, dia punya pemikiran ni tidak realistik. Maka ini dianggap sebagai isu seseorang itu tidak mempunyai kesihatan mental yang baik. Jadi ini akan menjurus kepada masalah mental yang kronik nanti. Jadi kita kena belajar tentang realistik. Kemudian satu komponen yang agak penting bila kita sebut tentang selesa dengan diri sendiri, dia boleh menerima kecewa. Jadi kita kena tanya diri kita ni mampu terima kekecewaan atau tak? Kalau kita tak boleh terima, mungkin kita ada masalah berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental. Ini adalah perkara-perkara simple berkaitan dengan diri yang merujuk kepada bukan penyakit mental, tapi ini ada kaitan dengan isu-isu kesihatan mental. Dan kalau kita lihat daripada konteks ini, dia ada faktor penarik dan faktor penolak. Daripada unsur yang simple ini, akhirnya dia akan boleh menyebabkan seseorang tu akan terjurus kepada masalah kesihatan mental. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar yang saya hormati, kita perlu ingat bahawa isu kesihatan mental ni sesuatu yang bersifat spektrum. Spektrum ni dia could be starting with the simple dan akhirnya dia boleh jadi difficult. Dan kalau kita lihat, dia akan berlaku kepada setiap orang. Mustahil individu yang mukallaf di muka bumi ni ataupun individu yang bernyawa, yang matang, dia tak ada masalah. Jadi jangan kita menganggap setiap masalah tu mudah. Jadi kalau kita lihat kat sini, isu ni bersifat spektrum, simple to difficult, dan boleh berlaku pada setiap orang. Jadi kita kena belajarlah untuk bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya.
Dan perkara yang paling penting dalam memastikan kesejahteraan kita, seperti tema bulan kaunseling, kita kena rasa selesa lah dengan orang lain. Kena belajar untuk mempercayai orang. Kalau kita tak belajar mempercayai orang, akhirnya dia akan menyebabkan kita mungkin paranoid. Paranoid ini penyakit mental. Dia punca dia daripada tak percaya pada orang. Dan kita lihat kalau difficult orang itu, maka dia akan menyebabkan seseorang tu ada masalah mental. Kemudian mampu untuk bekerjasama dengan kumpulan individu lah. Sebab tu sebagai pengamal kaunseling, kita jangan pilih bulu. Kalau boleh kita jangan pilih kawan yang kita senang rapati saja. Kita kena bekerjasama dengan setiap orang. Dan kalau kita lihat, kita ada lembaga Counselors Malaysia. Kalau kita lihat daripada segi akta, lembaga Counselors Malaysia, dia akan govern kepada pengamal kaunseling. Maka kita kena bekerjasamalah dengan lembaga Counselors Malaysia. Contoh, jadi kita juga kena melihat kemampuan kita bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Selagi nilai ini membawa kepada kebaikan, maka wajar untuk kita bersama-sama. Jadi kalau kita dalam kelompok kita, ataupun selalu saya sebut dengan kawan-kawan saya, sesama spesies ni kita tak boleh bekerjasama, mungkin kita kena audit diri kita lah. Adakah kaunselor mempunyai kesihatan mental yang baik atau tidak. Ini jadi masalah. Kemudian saya nak tekankan juga, individu yang sihat kesihatan mental dia perlu bertanggungjawab. Jangan baling batu, sorok tangan, ataupun jangan amalkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan berlakunya pencemaran pada integriti. Ini adalah contoh-contoh tidak bertanggungjawab. Dan kalau kita lihat daripada segi kemusnahan integriti masyarakat yang berlaku di negara kita, dia juga sebenarnya tidak boleh lari daripada kita sentuh isu kesihatan mental dia. Okey. Dan perlu belajar untuk sayang menyayangi lah. Ini penting. Kita dengan anak-anak pun kita sayang, dengan binatang pun kita sayang. Kalau kita tak sayang kepada manusia, tak sayang kepada binatang, mungkin ini juga isu yang berkaitan dengan isu kesihatan mental. Saya tak mahu mengulas lanjut tentang ini, tapi saya harap kaunselor-kaunselor yang ada tentu boleh mengupas daripada perspektif masing-masing. Jadi yang paling mudah sekali, tuan-tuan dan puan-puan, komponen ini juga menekankan individu yang perlu sejahtera fizikal, emosi dia dan sebagainya boleh menerima cabaran dalam kehidupan. Tentunya perlu tahu untuk menyelesaikan masalah, ada matlamat dalam kehidupan, dia openness kepada idea baru, dan pandai merancang. Ini komponen penting dalam positivity ataupun komponen penting dalam kesihatan mental. Kalau perkara ni tak ada, mungkin kita kena lihatlah. Mungkin sesuatu telah berlaku pada diri saya. Jadi kita kena audit, kita kena perbaiki dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, apabila individu tu ada masalah dengan diri, dengan kumpulan dan sebenarnya, dengan persekitaran dan sebagainya, sebenarnya individu tu sedang bergelut dengan isu kesihatan mental. Contoh yang paling mudah, apabila isu melibatkan interaksi, apabila isu melibatkan berkaitan dengan prestasi diri, melibatkan daripada komponen interpersonal communication dan sebagainya, maka ini adalah isu-isu kesihatan mental sebenarnya. Saya nak laju sikit kerana ada yang lebih penting yang saya ingin sharekan pada petang ni, sebab masa kita pun pendek sebenarnya, tapi saya nak cuba menyampaikan sebanyak mungkin. Okey, bila kita sebut tentang setiap individu yang sihat, dia akan ada kerja dan dia perlu produktif. Jadi produktiviti ini diukur daripada kemampuan untuk berinteraksi di tempat kerja. Dan tentunya di tempat kerja akan ada stres. Kalau kita lihat sekarang ni, isu yang paling popular kita sebut sekarang ni ialah berkaitan dengan isu-isu COVID. MKN, KKM menekankan ada SOP yang perlu diikuti. Jadi mungkin juga di tempat kerja ada ramai rakan-rakan kita yang tidak patuh kepada SOP, maka dia juga boleh menekankan atau menimbulkan masalah stres di tempat kerja. Jadi
isu kesihatan juga memberikan tekanan di tempat kerja. Jadi sebab itu individu yang sihat dia perlu pupuk lah, dia perlu mempunyai minda yang sihat di tempat kerja. Okey, ini saya petik daripada website di Kementerian Kesihatan Malaysia daripada My Health, My Health Portal. Ini tanda-tanda masalah-masalah kesihatan mental yang berlaku pada kita. Jadi tadi saya dah sebutkan, bila sebut kesihatan mental, dia berhubungan dengan komponen keharmonian. Jadi kalau kita ni asyik mudah meradang je, kan? Mudah meradang, mudah marah. Jadi ini adalah tanda masalah kesihatan mental yang ketara sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau tak mampu mengekalkan hubungan harmoni dan kita asyik marah-marah, ini jadi masalah. Dan ini adalah isu kesihatan mental yang boleh berlaku di luar sana dengan mudah. Selain daripada itu, kita juga melihat tadi, bila sebut tentang kesihatan, dia ada 3 komponen utama, iaitu mental, social and physical well-being. Jadi kalau sentiasa letih, lesu, ini tanda kesihatan mental. Sebab tu kalau kita tengok di tempat kerja kita ni, ramai yang lesu kan. Hari-hari ada tanda-tanda Monday blues dan sebagainya. Jadi kita kena semak individu ni ada masalah kesihatan mental atau tidak. Ataupun ada individu yang dia resah, resah, tak tidur diam. Mungkin pada awal kita anggap dia ni mungkin hyperaktif ataupun dia resah keterlaluan yang tak ada punca-punca utama menyebabkan dia resah. Jadi ini adalah merupakan tanda-tanda kesihatan mental yang dominan. Resah ni dia merujuk kepada palpitation, berpeluh sana, berpeluh sini. Jadi kena melihat, nampak simple tapi mungkin itu ada kaitan dengan isu kesihatan mental dan ini merupakan tanda-tanda kronik untuk masalah mental ataupun kerisauan keterlampauan. Contoh, saya ambil contoh COVID. Ada statement menyatakan bahawa wanita lebih takut untuk berhadapan ataupun untuk menghadapi penyakit COVID, takut pada jangkitan. Sepatutnya fakta kerisauan ini perlu diselesaikan dengan patuh kepada peraturan, patuh kepada SOP, belajar untuk menjaga diri dan sebagainya. Tapi kalau dia risau keterlampauan, contohnya sampai dia tak boleh nak pergi kerja, tak boleh nak pegang apa-apa, tak boleh untuk socialize dan sebagainya, maka kerisauan ini akan menjadi berlebihan dan ini adalah merupakan tanda utama seseorang tu ada masalah mental yang berpunca daripada isu kesihatan mental. Selain daripada itu, isu kesihatan mental juga dia melihat atau merujuk kepada berlaku gangguan daripada gangguan perubahan aktiviti makan, hilang selera makan atau terlalu lebih nak makan. Ada orang dia apa-apa makan, tidur pun makan, buat kerja pun makan, sedang buat apa-apa pun perlu makan dan ini sebenarnya ada masalah berkaitan dengan kesihatan mental. Sebab tu kalau kita lihat binge eating disorder itu masalah kesihatan mental sebenarnya, masalah mental. Memandu, kalau tidak makan hilang tumpuan, akhirnya dia ketagihan untuk makan dan sebab daripada itu dia akan ada masalah obesity. Maka ini juga merupakan tanda-tanda utama dalam kesihatan mental. Selain daripada itu, berlakunya perubahan personaliti yang ketara lah. Kalau kita lihat ada di kalangan kawan-kawan kita yang selama ni tahu menghormati orang, tapi out of sudden tiba-tiba dia berlaku perubahan emosi. Tentu ada sebab keadaan ini berlaku. Jadi sepatutnya pengamal kaunseling ni kena membantulah kenapa ini berlaku, semak, lakukan checklist, mungkin kita boleh bantu untuk buat saringan dan akhirnya mungkin boleh diperbaiki atau boleh dibantu. Selain daripada itu, kesihatan mental juga akan menjuruskan kepada seseorang untuk mengalami masalah brain activity, berlaku perubahan chemical dalam otak hingga dia akan develop pseudo issue ataupun hallucinating dan sebagainya. Akhirnya dia boleh bercakap sendiri dan sebagainya. Jadi ini daripada keresahan awal,
kebimbangan awal ataupun perubahan personality awal, akhirnya dia akan develop hallucinating. Mungkin akhirnya dia boleh mendapat skizofrenia dan sebagainya. Jadi ini adalah tanda-tanda yang kritikal apabila seseorang itu ada masalah kesihatan mental. Selain daripada itu, bila kita sebut tentang kesihatan mental, kita juga tak boleh lari daripada berbicara tentang dadah lah. Dan orang yang ada masalah kesihatan mental ni biasanya dia selalu menggunakan dadah. Sebab itu bagi saya pengamal-pengamal kaunseling ni sepatutnya dia perlu menjadikan dadah tu sebagai musuh utama dia dalam berkerjaya. Tapi kalau kaunselor pun misal rokok, vape, kaunselor pun ambil alkohol dan masalahnya, alkohol, tak cukup dengan alkohol, minum ubat daun ketum dan sebagainya. Ini merupakan satu komponen utama yang akhirnya ciri-ciri tidak mampu mengekalkan hubungan harmoni ini, dia akhirnya menjurus kepada penggunaan dadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada slide ni, nanti saya akan bekalkan, jadi boleh tengoklah dan saya nak teruskan lagi stres ini juga satu perkara utama. Dan kalau kita lihat ini productivity diukur daripada perspektif bagaimana seseorang itu boleh memberikan pulangan kepada organisasi. Namun begitu, kalau productivity ini saja menjadi ukuran utama dalam kejayaan, maka dia akan menimbulkan masalah mental di tempat kerja, masalah kesihatan mental di tempat kerja. Jadi saya sendiri amat menggalakkan berebut-rebutlah kamu untuk pergi kerja dan berebut-rebutlah kamu untuk balik apabila tamat waktu bekerja. Ini adalah demi untuk mengekalkan kesihatan mental. Saya tak percaya kepada productivity boleh dicapai kalau terlalu lama di tempat kerja. Sedangkan banyak lagi benda yang kita boleh produktif kalau kita buat everything on time. Sebab itu kalau tak perlu untuk balik lambat, lebih baiklah untuk saya sebut demi untuk mengekalkan kesihatan mental di pekerjaan, jadi pergilah balik waktu, balik, tak payahlah balik lambat-lambat kecuali ada tugasan tertentu. Yang kedua, take a lunch break. Ini ramai kita tengok ramai kaunselor terlalu concern tentang BMI sampai makan pun tak nak jaga. Jadi ini jadi masalah. Tadi saya dah sebutkan apabila kita tidak menjaga tentang kesihatan diri hingga terganggu masalah fizikal kita, sebenarnya kita bergelut dengan isu kesihatan mental. Jadi untuk mengekalkan kesihatan mental di tempat kerja, kalau ada lunch, take your lunch break. Kemudian yang kedua, set realistic deadline. Kalau cuti, bercutilah. Ni jangan waktu cuti pun dia tak cuti. Ni jadi masalah. Dan kalau yang paling penting sekali, kita perlu ada allowance ataupun masa untuk melakukan sesuatu yang kita suka. Kita perlu ada pengamalan cara hidup sihat, bagaimana untuk menggembirakan diri, hobi, interest dan sebagainya. Kalau dulu sebelum COVID, saya tengok ramai orang suka melancong keluar negara dan sebagainya untuk enjoy. Tetapi sekarang ni kita kena ubahlah. Ini adalah satu kaedah untuk kita mengekalkan ataupun memastikan berlakunya kesihatan mental pekerjaan yang baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak jaga kesihatan mental kita daripada yang simple kepada difficult, akhirnya kepala kita pun boleh hilang. Ini sebagai satu contoh lah. Sebab itu kalau kita lihat bulan Oktober, September, kita juga merayakan World Suicide Prevention Day. Jadi kerana suicide juga boleh berlaku kalau kita tak jaga kesihatan mental kita dengan baik. Ini saya tak nak sebut, semua orang tahu, ramai pakar-pakar stres kat luar sana. Tetapi saya nak menekankan apakah perkara yang penting yang menyebabkan seseorang itu dianggap mempunyai ciri-ciri kesihatan mental yang bermasalah. Okey, ini komponen yang utama tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, pengukuran utama dalam isu ini ialah berkaitan dengan emosi. Jadi orang yang mempunyai kesihatan mental yang baik, dia mampu untuk mengawal emosi dia. Kalau dia tidak mempunyai kesihatan mental yang baik, dia tidak boleh kawal. Sebab itu kalau boleh, kita juga perlu mengawal perasaan. Setiap orang ada rasa sedih. Tetapi kesedihan ini perlu dikendalikan mengikut kaedah-kaedah yang dibenarkan. Jadi mungkin juga kita ada klien-klien yang tak mampu untuk mengawal kesedihan. Sebab itu kalau kita belajar dalam bidang counselling, ada teori-teori berkaitan dengan kesedihan dan sebagainya, mungkin kita boleh gunakan. Jadi kena kawal lah, kena belajar untuk mengawal kesedihan ini. Kemudian kalau kita lihat juga bila komponen emosi ini dia ada kaitan dengan self negativity. Saya sebut tentang negativity, the self blaming, ataupun dia blaming the environment ataupun blame to the future dan sebagainya. Ini satu perkara yang menyebabkan lihat daripada perspektif emosi, tapi dia akan berkait rapat dengan isu kesihatan mental. Sebab tu individu dianggap sebagai mempunyai masalah kesihatan mental kalau dia rasa diri dia sering kekurangan. Sebab tu kalau kita tengok di negara kita, ramai orang boleh jadi kaya raya dengan menawarkan kosmetik punya services, makanan baik untuk kesihatan, kerana ramai dekat negara kita dia melihat diri dia sentiasa kurang. Contohnya mungkin kulit dia tidak berapa cerah, maka dia ingin mencerahkan dengan menggunakan produk-produk tertentu dan sebagainya. Sebab tu kita tengok saban hari ramai jutawan kosmetik ada dekat negara kita, kerana mereka cuba mengambil kesempatan daripada wujudnya golongan individu yang sering merasakan diri dia serba kekurangan daripada segi kecantikan, keterampilan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, ini juga isu yang mungkin kaunselor tak boleh pandang remeh lah, sebab ini ada kaitan dengan isu kesihatan mental yang ada kaitan dengan emosi. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat di luar sana, ramai orang selalu merasakan, klien merasakan dirinya dah gagal, hidup ni tak bermakna dah, lebih baik mati dan sebagainya. Walaupun sebutan-sebutan ni dianggap satu sebutan yang biasa, tetapi sebenarnya dalam komponen kesihatan mental, dia adalah tanda-tanda signifikan dia ni menganggap dirinya langsung failure. Bila failure mungkin end up dengan something yang very bad. Contohnya ingin membunuh diri ataupun ingin mengambil nyawa sendirilah. Okey. Saya rasa saya buka lah, ada soalan sekejap. Kalau ada kawan-kawan nak tanya soalan, ada siapa-siapa nak tanya soalan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tanyalah soalan sekejap. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada soalan ke nak tanya? Saya takut saya cakap seorang je. Ada nak chat dengan saya? Saya tengok ada tak? Ada tak nak tanya soalan? Anyone who love ataupun suka chat? Ada chat tak? Sekejap saya semak chat ni. Pendaftaran ni apa ni ya? So far so good tuan. Tak ada soalan. Tak ada soalan tak apalah Boleh benarkan saya minum sekejap madam. Ni saya nak pin yang ni. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan Okey, lagi satu tentang kegelisahan Orang yang ada masalah mental dia akan gelisahlah. Gelisah daripada perspektif perspektif bimbang berlebihan dalam bahasa medical, dalam bahasa psikiatrik kita panggil sebagai mungkin dia paranoid dan sebagainya. Jadi
Kalau kita lihat dalam komponen bimbang ni, kalau kita bimbang semua benda kan, ni juga isu masalah kesihatan mental. Setiap orang wajar untuk bimbang, tapi jangan biarkan kebimbangan ini memupuskan ataupun merosakkan keseimbangan ataupun mengurangkan kestabilan emosi seseorang. Ini bakal menjadikan masalah. Jadi kalau kita tengok dulu 2010 3 juta rakyat Malaysia, tapi sekarang ni lagi ramai. Sebab tu kalau kita tengok mungkin dalam COVID ni lagi ramai orang ada masalah kebimbangan. Selain pada itu, orang yang ada masalah kesihatan mental juga, dia rendah hargakan diri dia. Dia rasa tak yakin lah, macam-macam lagi lah. Akhirnya dia akan menjurus kepada nak bunuh diri. Dan ini akan menyebabkan seseorang itu mempunyai tingkah laku yang jelas mempamerkan dia ada masalah kesihatan mental. Contohnya yang paling mudah kita panggil sebagai vandalism. Vandalism ni tak boleh dianggap sebagai masalah sosial. Dia ada kaitan dengan masalah kesihatan mental. Dan dalam ilmu, dalam bidang pengamalan kaunseling, kita anggap sebagai ini ada kaitan dengan kondak. Kemudian selain pada itu, individu yang sentiasa berbohong. Bangun pagi bohong, tidur pun diakhiri dengan berbohong. Ini masalah kesihatan mental. Kalau kita tengok, buka aja mulut bohong, buka aja mulut bohong. Ini sesuatu yang tidak bagus. Ada kaitan dengan masalah kesihatan mental. Ataupun ponting sekolah, bukan ponting sekolah aja, ponting tempat kerja, ponting kuliah, macam-macam lah ponting, ponting balik rumah dan sebagainya. Dan untuk makluman, ponting sekolah ni, especially kepada guru-guru kaunseling, dia dianggap sebagai penyakit sebenarnya, school refusal. Sebab tu kalau kita tengok dalam ICD-10, International Classification for Diseases, school refusal adalah penyakit. Sebab apa penyakit? Kerana kanak-kanak atau individu yang tidak mampu untuk pergi sekolah tu, dia mungkin berhadapan dengan keresahan, kebimbangan, dan berkemungkinan dia pernah berhadapan dengan sebarang isu berkaitan dengan post-traumatic ataupun pernah dibuli dan sebagainya. Sebab itu kita kena melihat bila sebut je ponting, maka kita perlu mengendalikan mengikut perspektif kesihatan mental. Selain daripada itu, tingkah laku yang suka bergaduh. Dia di kalangan kita ni memang suka bergaduh. Apa je orang cakap, dia bangkang. Mungkin dia bangga menyatakan dia dilahirkan sebagai pembangkang. Sebenarnya individu yang suka berbantahan ini sebenarnya adalah individu yang ada masalah kesihatan mental. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena melihat perspektif pergaduhan ni daripada konteks relationship, juga ada kaitan dengan masalah kesihatan mental. Bila dia teruk nanti, dia akan menjadi masalah sikap dan akhirnya sikap ini akan menjadi habit dan habit ni akan menjadi amalan dan amalan ni akhirnya dia akan bertukar kepada itulah cara untuk menyelesaikan masalah. Sebab tu kalau kita tengok individu yang panas baran, bukan panas barang, panas baran. Panas baran ni, kalau kita lihat mungkin kita anggap benda tu simple je. Setiap orang mungkinlah ada explosive type personality, tetapi sebenarnya panas baran ni kalau kita kaji daripada perspektif tingkah laku, dia ada kaitan dengan individu. Panas baran ni mungkin tu habitual dia, yang dia belajar daripada learning, masalah pembelajaran dan sebagainya, maka dia menyebabkan panas baran. Jadi kita kena melihat angry ataupun anger pun ada banyak sudut, ada habitual anger, ada explosive type anger dan macam-macam lagi lah. Sebab tu saya amat galakkan kita sebagai counselors, kita kena melihat competence daripada segi psychopathological individu yang bermasalah. Daripada kita memahami pathological yang berlaku ni, yang mendorong seseorang ini membuat sesuatu tindakan sama ada di dalam kawalan atau di luar kawalan, maka akan lebih mudah kita memahami how severe ataupun how difficult seseorang ni mengalami masalah kesihatan mental. Kemudian lari pada rumah juga isu kesihatan mental sebenarnya. Elop ataupun kahwin luar nikah pun isu kesihatan mental. Gambling,
ataupun terlalu cling to the gadget dengan handphone dan sebagainya. Ini juga menyebabkan seseorang tu ada masalah. Selain daripada itu, kalau kita tengok ada di kalangan kita ni terlalu bergantung sangat dalam telecommunication. Betul, dalam norma baru ni kita perlu menggunakan telecommunication ini sebahagian daripada cara hidup. Tetapi kalau kita spendkan lebih banyak masa kepada bergantung pada telefon dan sebagainya, ini juga ada masalah berkaitan dengan ada kaitan dengan dependent kepada di bawah association ataupun di bawah gambling addiction. Kemudian seks bebas juga adalah tingkah laku yang terhasil daripada individu yang ada masalah daripada perspektif kesihatan mental. Jadi kalau kita lihat perspektif tingkah laku dan sebagainya, tentu kalau kita tidak kawal, dia akan menjuruskan kepada berlakunya ketidaksejahteraan dalam masyarakat atau dalam kehidupan. Ini tanda-tanda awal tuan-tuan dan puan-puan kalau orang atau individu atau klien kita ada masalah kesihatan mental. Yang pertama, berlaku perubahan personality yang ketara. Automatically dia berubah. Semalam baik, tiba-tiba hari ini dah explosive type personality. Jadi perubahan ni berlaku kerana apa? Kita kena melihat adakah dia berlaku disebabkan dia mungkin ada traumatic brain injury ke ataupun dadah ke dan sebagainya. Maka kita kena mengkaji daripada segi perspektif changing of the personality. What makes this person changing the personality. Jadi kita kena belajar memahami. Kemudian kalau kita lihat individu yang ada masalah kesihatan mental adalah individu yang tak mampu menyelesaikan masalah ataupun tak mampu untuk menangani masalah. Kalau kita ni jenis semuanya minta orang selesaikan masalah, ni something wrong dengan individu itu. Kemudian tanda awal penyakit mental ni juga ialah dia tak boleh lakukan aktiviti seharian. Contohnya mandi pun tak boleh, jaga kebersihan fizikal pun tak boleh. Ini tanda-tanda yang tidak bagus. Ataupun idea-idea yang pelik. Contohnya mempunyai tanggapan-tanggapan yang salah tentang kehidupan dan macam-macam. Maka ini dianggap sebagai idea-idea yang pelik lah. Ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh explain on your own perspective. Tak ada masalah. Resah berterusan, dia murung yang berpanjangan dan sebagainya. Jadi ini adalah tanda-tanda awal. Dia banyak kat situ, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh download lah. Kemudian penyakit kesihatan mental ni, penyakit ni menyebabkan gangguan pemikiran teruk dan sebagainya. Ini definition daripada perspektif kesihatan. Okey, dan saya nak menekankan, saya nak share lah maklumat ni. Sebenarnya maklumat ni kita dapat ataupun kita bincangkan sejak daripada 2010 dulu. Maklumat ini ada dalam modul kesihatan mental yang diterbitkan di Kesihatan Malaysia. Dan kalau kita lihat bila sebut tentang penyakit kesihatan mental, dia ada kaitan dengan genetik, ada biochemical issue, ada physical issue, dia ada tingkah laku yang learning behavior dan juga due to psychological pressures dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat penyakit berkaitan dengan schizophrenia ni sebenarnya kalaulah individu itu berkahwin sesama mereka yang ada penyakit, dia akan ada tendensi untuk melahirkan anak yang 50% ada skizofrenia. Sebab itu sekarang ni kita kena profile lah. Buatlah profiling. Kalau kita belum berkahwin, kita kena profilekan diri kita dan juga bakal pasangan kita. Kalau tidak, kita akan ada isu-isu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang kita warisi daripada line kita ataupun daripada segi keturunan kita. Sebab itu kalau kita tengok daripada kajian menyatakan bahawa individu yang ada skizofrenia ni dia adapt ataupun dia dapati daripada parenting dia, kemudian adik-beradik dia yang sama, seibu seberapa, 7 hingga 8% mempunyai ciri yang sama, dan kalau dia kahwin dia akan dapat 50% anak-anak dia yang ada masalah ni. Begitu juga dengan depression. Biasanya masalah depression ni dipelajari daripada genetik. Ataupun individu yang daripada keturunan yang sama, adik-beradik dia mungkin mempunyai ciri-ciri depression yang lain. Dan kalaulah seseorang itu berkahwin dengan pasangan yang ada juga depression, chances dia mewarisi ataupun melahirkan anak yang ada depression ialah berkaitan dengan dia akan ada chances 21%. Ini boleh
baca daripada website, boleh kita tengok nanti. Okey, ni tuan-tuan dan puan-puan, as a counsellor kita kena tahu. Kalau tengok kan saya punya device ni dia kata time for me to stand, tapi tak apalah saya habiskan dulu. Ni kaedah kita kenal pastilah, kita kena buat temu bual, counselors perlu ada kemahiran untuk lakukan MSc, ataupun kita kena buat ujian psikologi, belajarlah bagaimana untuk memahami psychopathological, belajarlah dengan DSM-5 dan sebagainya daripada guru-guru yang muktabar, jangan tengok YouTube, baca buku sikit, kata dah boleh buat diagnosis. Ini salah. Jadi kalau boleh belajarlah daripada guru yang betul bagaimana untuk membuat DSM-5, untuk membuat diagnosis bagi memahami individu yang ada masalah kesihatan mental. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, isu kesihatan mental sekarang ni tidak lagi menjadi exclusive right kepada certain profession only berbanding dengan 10-20 tahun dulu. Kalau dulu bila sebut kesihatan mental, only people in medical model je yang boleh bercakap. Kaunselor ataupun pegawai sosial tak boleh bercakap. Tapi sekarang ni apabila wujud DSM-5, sebenarnya counselors perlu mengetahui psikopathologi berkaitan dengan memahami ciri-ciri masalah kesihatan mental. Akhirnya akan memberikan peluang pada kita untuk mengendalikan kes-kes kesihatan mental ini dengan lebih baik, dengan lebih sistematik dan sebagainya. Saya masih ingat lagi waktu 26 tahun dulu waktu saya mula-mula ditempatkan di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan. Pada awalnya saya merasakan kaunselor ni tak ada guna pun nak buat kes-kes kesihatan mental ataupun penyakit-penyakit mental. Sebab kat universiti pun kita tak belajar tentang abnormal psychology in detail. Tapi sebenarnya kalau kita lihat antara penggunaan ataupun antara peranan kaunselor ialah apabila mengendalikan kes-kes isu kesihatan mental, contohnya mereka yang ada masalah hallucinating atau skizofrenia, sebenarnya kita perlu melakukan psychoeducation kepada ahli keluarga dan sebagainya. Akhirnya pesakit itu akan lebih positif, dia akan increase the positivity untuk pulih dan sebagainya. Itu adalah peranan kita sebenarnya, berbanding dengan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajarlah bagaimana untuk mengendalikan kes-kes ini. Okey, ni gejala-gejala yang penting yang kita kena tengok. Yang pertama, gejala psikologi. Siapa kat sini mudah berang? Tengok suami marah, tengok anak marah, tengok diri sendiri marah. Ini jadi masalah sebenarnya. Ataupun sedih, kurang tumpuan, hilang minat, tak boleh tidur malam, sama ada terlalu banyak tidur atau kurang tidur. Ini adalah tanda-tanda penting isu kesihatan mental. Atau banyak makan, kurang makan dan sebagainya. Ini juga jadi masalah. Ini tanda fizikal, mungkin dia sakit badan, sesak nafas, sakit kepala dan sebagainya. Itu juga isu kesihatan mental. Tingkah laku dia berubah, makan lebih, rokok lebih, dadah lebih, semuanya lebih. Ini juga ada masalah. Ini saya tak nak sebut tentang tu, tapi saya ingin cenderung kepada isu yang banyak berlaku di masyarakat di luar sana ialah ramai individu di negara kita ada depression. Ubat paling penting dalam merawat depression ialah let's talk. Sebab tu counselors dia kena menggalakkan klien dia untuk didekati, untuk menggalakkan mereka untuk bercakap, berbicara dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat warga negara Malaysia 26% umur 65 tahun ada masalah depression. Mungkin banyak sebab. Jadi kita kena mengkaji daripada psikopatologi kenapa individu ni ada masalah. Dan kalau kita lihat 450 juta individu seluruh negara mengalami gangguan kesihatan mental. 1 daripada 4 dan 4.3% adalah beban penyakit global yang terbesar menyebabkan morbidity. Dan jangan anggap depression tidak boleh mengambil nyawa. Depression akhirnya sebenarnya boleh menggalakkan seseorang itu untuk mengambil nyawa sendiri. In fact, waktu saya berada di Tanah Suci, selalu saya sebut, 2 kali saya pernah pergi ke Tanah Suci waktu musim haji. Setiap musim haji ada je jemaah haji Malaysia yang ingin mengambil nyawa sendiri, minta membunuh diri dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini adalah berpunca daripada depression. Saya tidak mahu bincangkan itu detail, saya takut isu itu akan dipolemikkan. Tapi sebenarnya hakikatnya walaupun seseorang itu berhadapan dengan
ingin membersihkan spiritual, akhirnya kita dapati ada juga orang yang tidak mampu mengawal emosi dengan baik, akhirnya dia mahu mengambil nyawa sendiri. Ini ada kaitan dengan depression itu sendiri. Ini kajian kat Malaysia, nanti boleh download nota saya, percuma, tak ada masalah. In fact, you all boleh tukar je nama saya. Nama dalam slide ni, you can have it, you can use it for your own psychoeducation, no problem. Dia trend kat Malaysia, dia meningkat. Saban tahun makin lama makin meningkat. Peratusan persimpalan masalah kesihatan mental. Makin lama makin meningkat. Dan kita tengok ni faktor risiko dia lah. Dia mungkin ada golongan wanita, sejarah keluarga, pernah menjadi dada pula, maafkan saya, janda, duda, miskin, kemudian melihat merosak fizikal, masalah kronik dan sebagainya. Akhirnya dia akan menyebabkan mengambil masalah-masalah kesihatan mental ni. Ni faktor penyumbang dia. Kalau kita tengok yang paling penting sekarang ni, Malaysia bakal berhadapan dengan Malaysia sedang berhadapan dengan pandemik, iaitu COVID-19, tapi sebenarnya dia juga menjurus kepada krisis kewangan. Berdasarkan kepada trend yang berlaku, apabila individu berhadapan dengan masalah kewangan, tak ada pekerjaan atau stres yang bekerja, unmet punya requirement daripada tempat kerja dan sebagainya, akhirnya merosotkan kemahiran daya tindak, akhirnya kurang kemonsutan, dan ini akan menyebabkan wujudnya masalah kesihatan mental. Dan kalau kita tengok krisis kewangan ni, kita kena belajar bagaimana untuk membantu klien. Kalau tidak, mereka akan menimbulkan masalah kesihatan mental pada diri. Kemudian ni tanda-tanda gejalanya sedih. Ini bagi isu-isu depression. Sedih pada 2 hari berturut-turut, mudah tersinggung, hilang selera, rasa penat, hilang yakin, sering rasa bersalah, kerap fikir tak mahu teruskan hidup, ataupun rasa hidup ni tak penting lagi, susut berat badan, gangguan tidur, kerap rasa was-was dan sebagainya. Kalau kita ada tanda-tanda ini, adalah tanda awal berkaitan dengan masalah kebimbangan. Jadi kalau kita lihat, kita tengok orang yang bimbang ni, dia sedih berpanjangan, hilang minat, tak ada upaya lakukan rutin dan sebagainya. Okey, saya nak cepatkan sebab masa kita pun ada beberapa minit je lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu kesihatan mental, saya sebagai pengamal dalam bidang kaunseling, saya baru saja mengamalkan lebih kurang dalam 29 tahun. Yang paling penting untuk mengendalikan masalah kesihatan mental, kalau boleh kekalkan gaya hidup yang aktif, kembangkan minat kita, amalkan tabiat makan baik, selalu kekalkan tabiat tidur yang baik, urus tekanan, bersikap realistik dan juga fikir positif dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting lah yang kita buat. Dalam usaha KKM kita ada 48 hospital yang ada pegawai psikologi, ada pegawai dan memberikan rawatan dan sebagainya. In fact sekarang ni Kementerian Kesihatan Malaysia menambah 200 pegawai kaunseling yang kita beli perkhidmatan mereka ada di klinik-klinik kesihatan. Jadi ini adalah satu usaha murni yang untuk membantu menangani isu-isu kesihatan mental. Ni strategi kita, tapi saya ingin menekankan yang paling penting bagi mengawal depression, tanggungjawab kita semua adalah untuk membantu mengurangkan comorbidity atau morbidity isu depression ini, bantu untuk hentikan, fahamikan dan normalizekan topik ini. Kalau boleh kita belajarlah berbicara terbuka dan bantu dalam tindakan, dan bawalah klien yang ada masalah ni untuk check up daripada segi kesihatan dan sebagainya. Ni stres, tapi ni yang saya ingin tekankan, tanda-tanda stres ni, ataupun kalau boleh untuk mengurangkan tekanan, kalau boleh lakukan saringan, buatlah saringan personality, lihat daya tindak individu, dan kalau boleh, kalau ada masalah kesihatan fizikal, kalau boleh identify physical problem, identify the emotional, kemudian dia ada kaitan dengan tingkah laku, fikiran dan sebagainya. Selain daripada itu, ini saya amat tekankan dalam memiliki kesihatan mental yang positif, bantu klien untuk kawal marah, belajarlah, kita ni juga kena belajar tanda-tanda menyebabkan kita marah, sebelum marah laksanakan 3B, iaitu berfikir,
berhenti bertindak dan sebagainya. Ni kaunselor juga kena tahu tentang bagaimana untuk menggunakan kemahiran relaxation, sama ada physical dan sebagainya, kemudian stopping thought kita kena tahu, dan gunakan kemahiran penyelesaian masalah. Contoh yang paling mudah ialah ideal dan sebagainya. Lihat kemahiran interpersonal, kalau boleh belajar ataupun bantu individu untuk belajar kemahiran tegas diri. Ni ramai orang tidak menekankan tentang assertive lagi. Sekarang ni sebutlah your right dan sebagainya. Ini jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya amat setuju dalam menangani pandemik COVID dan juga pandemik sosial, penekanan kemahiran kebapaan ni adalah penting. Sebab ini adalah kemahiran yang paling penting dalam cabaran milenium ni. Kalau tidak, anak-anak akan ada masalah, individu ada masalah dan sebagainya. Dan kita jangan salah faham tentang penyakit mental, bahawa penyakit mental ni tak boleh dirawat, tapi sebenarnya kaunselor boleh bertugas untuk membantu mengurangkan gejala penyakit ini, dan kita akan membantu bagaimana mereka boleh mengamalkan cara hidup yang sihat dan sebagainya. Ada banyak lagi yang saya nak sebutkan, tetapi disebabkan masa kita ni terlalu cemburu, maka saya rasa wajar saya berhenti kat sini dan saya bukalah untuk question ataupun Q&A session. Ada soalan? Any question? Ada siapa-siapa nak tanya? Mungkin ada di atas. Pak Haji, ada di ruangan chat tu ada beberapa soalan yang ditanya oleh peserta. Okey, Di sekejap ruangan chat. Saya tengok sekejap ya. Saya nak tanya sampai tahap maksima mana seseorang boleh attend klien yang ada isu kesihatan mental. Dia mudah aja saya jawab yang ni. Kesihatan mental ni kalau seseorang itu masih mempunyai neurotik yang kita boleh tolerate, tanpa psikotik kita boleh kawal lah, kita boleh kendalikan. Tetapi yang paling mudah ialah kalaulah klien kita ni ada isu-isu kesihatan mental yang ketara, biasanya kita akan mendapat rujukan daripada pakar psikiatris. Kalau pakar psikiatris kata klien akan benefit daripada pengendalian case counselling, itulah kita boleh kendalikan. Tapi kalau dia ada psikotik nak buat counselling, sebenarnya tak boleh, salah. Saya ambil contoh, kalau klien kita ni psikotik. Psikotik ni apabila dia tidak mempunyai lagi hubungan rasional daripada segi pemikiran dia, tapi kita kata buat kaunseling tu boleh, itu salah. Jadi kalau begitu kita janganlah kendalikan. Yang paling jelas, yang paling mudah dalam perspektif memberikan kemahiran kaunseling kepada klien-klien yang ada masalah kesihatan mental, as long as seseorang itu tidak ada tanda psikotik yang jelas atau tanda neurotik yang jelas, maka kita masih boleh kendalikan. Tapi kalau jelas cakap pun dah mengapu kan, maka itu tanda awal kita tak boleh kendalikan. Kalau kita kendalikan juga, dia akan memberikan kesan negatif kepada proses rawatan, kerana mereka akan adapt bahawa only counsellors can listen to their problem dan they tend to neglect untuk makan ubat dan sebagainya. Sedangkan dalam rawatan kesihatan mental, selain daripada spiritual, psychosocial, yang paling penting ialah biomedical, iaitu farmakoterapi. Jadi kalaulah mereka akhirnya dengar cakap kaunselor kan, sebab dia ada psikotik, maka dia akan mempunyai pandangan yang rigid bahawa hanya kaunselor boleh membantu mereka. Akhirnya dia akan memberikan kemerosotan kepada proses rawatan. Sebab itu bagi saya yang paling mudah, bagi kes-kes kesihatan mental, kalau boleh dapatkan feedback dulu daripada pakar psikiatris, tanya boleh buat kaunseling atau tak. Tetapi kalau di Kementerian Kesihatan Malaysia, biasanya kami akan mengendalikan kes-kes yang dirujuk oleh doktor pakar ataupun oleh doktor-doktor. Dia kata okay, client will get benefit from your intervention, then we will proceed for the counselling process. Kalau dia tak dapat benefit, ini jadi masalah. Saya harap
terjawablah soalan tu. Kalau tak terjawab mungkin boleh text to me personally. Can hear from OUM, nice to OUM ni ramai my student ni kat sini. Okey, tak ada soalan, slide explanation jelas, alhamdulillah. Biasanya orang tu ada masalah tidur pada waktu malam atau terbangun selepas beberapa jam tidur. Adakah ini dikategorikan masalah kesihatan mental? Maafkan saya untuk makluman, apabila seseorang itu makin lama berusia, sebenarnya keperluan dia nak tidur tu makin lama makin sedikit. Ini ada kaitan dengan geriatric issue sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok orang tua ni, dia punya jangka masa tidur, dia punya span untuk tidur tu, span time dia makin lama makin pendek. Tapi kalaulah orang tua umur 70 tahun syik tidur je, ni betul ada masalah kesihatan mental. Namun begitu kalau kita lihat ramai orang tua, kalau kita tengok daripada perspektif geriatric, ramai mereka yang dewasa ni atau warga emas ni, dia tidur bukan malam, dia tidur waktu pagi, pada waktu tengah hari dan sebagainya. Tetapi walaupun mereka tidur sedikit tapi cukup untuk fizikal mereka. Sebab tu kalau kita lihat, tak semestinya orang tua yang tak tidur ni ada masalah kesihatan mental. Namun begitu, waktu yang paling mudah ialah mereka kena mengisilah isi dengan menggunakan micro skill, movement dan sebagainya, amal cara hidup dan sihat, tentunya dia boleh tidur dengan baiklah. Itu untuk jawab soalan ni. Okey, kalau teenagers atau siapa yang suka dengar lagu punk rock mental okey, maafkan saya nak bagi tahu, kalau student saya di OUM, saya bagi tahu tanda-tanda orang ada masalah mental yang teruk atau kesihatan mental ni, biasanya mereka ni ada piercing, mereka ni ada tendensi untuk tingkah laku dia luar daripada norm kebiasaan. Sebab itu dalam definition di DSM-5 itu sendiri jelas menetapkan bahawa cultural issue adalah satu perkara ataupun satu komponen penting dalam melihat seseorang itu acceptable value dia atau tidak. Jadi kalau dia luar daripada kebiasaan, contohlah macam saya pakai rambut pang, Dr. Wan Mazuki yang saya takuti pun pakai rambut pang, Datuk kita bercakap tentang komponen-komponen kesihatan, jadi karakter tu tidak parallel. Jadi sebenarnya itu ada juga ciri-ciri kesihatan mental. Jadi kalau boleh ubahlah kan. Tapi kalau itu merupakan cara hidup, saya tak boleh nak jawablah. Tapi yang paling penting dalam konteks DSM-5, cultural adalah dianggap satu guideline penting dalam menentukan adakah tindakan itu normal atau abnormal. Okey, salam tuan. Sebagai seorang kaunselor, mentaliti perlu kuat sebelum depan klien bermasalah. Soalannya dalam diri kaunselor itu sendiri kadang-kadang tidak terlepas dalam keadaan stres. Jadi ni gini kaunselor pun manusia, kaunselor pun mesti ada stres. Sebab itu APA ditekankan dalam perhubungan kaunseling tu, ada tekankan kita kena ventilation, kita kena ventilate. Ventilate tu maksudnya perlu ada professional talk. Let's say if you have a problem dalam handling cases, belajarlah untuk sharing dengan orang lain. Ini adalah merupakan healing process. Jadi ini juga akan menyebabkan kita makin lama mungkin akan develop mental yang strong lah. Bagi saya, kita kena ventilate. Ventilation tu penting. Kaunselor ni kalau semua nak kena strong, kaunselor ni pun manusia juga kan. Saya sendiri, kalau saya kata I'm not ready to see my patient at this moment, saya akan bagi tahu. Let's say lah, you ada masalah, you nak portray that you are not having any problem. I think ni kaunselor sebenarnya ada masalah kesihatan mental. Saya harap terjawab. Mohon peserta untuk mengisi nama. Okey, maafkan saya. Alright, ada soalan lagi? Oh, ni semua nak apa? Okey, pada pandangan tu apakah langkah untuk mengatasi kesihatan mental bagi student semasa belajar secara online learning? Ni kita sama sebenarnya. Online learning ni, maafkan saya. Kalau kita lihat daripada segi MQA, mungkin kita tidak terbiasa dalam online learning, tapi keperluan untuk kita adapt agak tinggi. Jadi mau tidak mau kita cuba adapt lah dalam situasi ini. Dan dalam DSM-5 jelas proses adaptasi kepada norma baru ni, masa yang kita perlukan hanya 3 bulan.
Kalau dalam masa kita 3 bulan kita tak boleh nak adapt, sebenarnya kita ada masalah adjustment. Maka kita kena berbincanglah, jumpalah mereka yang pakar. Saya sendiri walaupun saya belajar, kelas saya online dan sebagainya, saya juga perlu kalau tak faham saya akan hubungi saya punya supervisor dan sebagainya supaya isu-isu ni dapat kita tangani bersama. Itu antara adaptasi yang kita boleh buat lah. Okey, saya nak tanya sampai tahap maksimal mana kita boleh attend. Tadi saya dah jawab dah tu. Bagaimana atasi masalah warga emas yang alami kemurungan disebabkan sakit. Untuk makluman Kementerian Kesihatan Malaysia memang ada modul pengendalian warga emas. Ada di dalam portal kita. Jadi sebagai counsellors, walaupun kita mungkinlah tidak train dalam mengendalikan geriatric issue dan sebagainya, tapi ada guideline yang kami telah wujudkan di dalam website. Jadi dalam My Portal tu ada langkah-langkah dia, mungkin kita kena belajar sedikitlah. Mungkin untuk mengendalikan warga emas ni kita kena kuat, kita punya mentality pun kena strong dan sebagainya. Yang paling penting bagi mengendalikan warga emas, kaunselor juga amat perlu fleksibel dan perlu mempunyai kesihatan mental yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah dalam website, dalam My Health Portal, kita boleh bantu daripada situ. Assalamualaikum Tuan Haji, adakah individu yang sering merasakan dirinya ada betul tidak menimba pandangan lain tegur? Betul, saya paling setuju lah ni. Kalau dia kata dia je betul, orang lain tak betul, itu masalahnya orang tu adalah orang yang ada masalah kesihatan mental. Individu ni kalau salah dia kata I'm very sorry kan. Tapi kalau dia kata dia perfectionist dan sebab tu saya kata rigid, perfectionist, tanda-tanda individu ada masalah kesihatan mental. Assalamualaikum. Adakah individu yang terlalu menjaga hati, perspektif orang terhadap diri adalah orang yang kurang sihat mental? Betul? Kita ni kan contohnya terlalu menjaga hati suami hingga hati kita terluka-luka dan sebagainya. Dalam masa berpanjangan sebenarnya kita akan mewujudkan rasa ketidakseimbangan emosi. Dan ini tidak baik. Sebab itu kalau boleh, dulu dekat universiti kita belajar untuk express our feeling secara assertive. Jadi kalau boleh, jaga diri ni penting. Tapi kalau kita merosakkan diri kerana menjaga kepentingan orang lain, akhirnya boleh menjadi masalah. Okey, salam Tuan Haji, ada soalan. Apakah guru bimbingan kaunseling di sekolah untuk murid yang trauma? Betul. Untuk trauma, sebenarnya tak boleh buat counselling immediately. Sebab itu kaunselor profesional dia kena belajar kemahiran PFA, Psychological First Aid. Jadi kalau nak tahu tentang PFA, rujuklah di Lembaga Kaunselors Malaysia. InsyaAllah ada kemahiran asas untuk membantu mereka yang ada masalah nak bunuh diri ini. Namun begitu, kemahiran mikro penting untuk kita bagi pandangan dan sebagainya. How to handle caretaker for Alzheimer who suffering from depression? For your information, carer will face a lot of difficulty. They might develop mental health issue. That's why to handle Alzheimer or depression patient, you need to develop good mental health. Sebab itu kita ada saringan untuk carer. Carer pun ada tekanan. Sebab itu kalau di hospital rehabilitasi ceras, carer ni juga kita akan buat kelompok counselling untuk mereka ventilate what makes them have what makes them down, what makes them unable to taking care their next of kin dan sebagainya. Sebab itu kaunselor perlu ada kemahiran untuk menggalakkan caretaker ataupun next of kin ini untuk ventilate mereka punya frustration dan sebagainya. Mohon pandangan, histeria adakah dikategorikan dalam kesihatan mental? Yap. Hysterical ni sebenarnya kalau daripada segi biomedical model, dia ada kaitan dengan stress related issue. Jadi biasanya kita tidak membuat counselling, tetapi biasanya kita akan rehatkan mereka di dalam ward dengan menggunakan, ini kerja doktor lah, doktor akan beri sedatif untuk rehat, lepas tu barulah kita handle daripada perspektif psychosocial atau counselling perspektif. Okey, saya bukalah kalau ada soalan lain. Kalau tak ada, yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik tu mungkin
kekhilafan saya, dan saya ingin menjelaskan bahawa nota yang saya share tadi boleh dapatkan daripada urus dia, dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan. Okey. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang, dan mungkin Dr. Wan ada any word yang nak disampaikan. Okay. Saya serahkan pada Dr. Wan. Terima kasih. So, Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih banyak Tuan Haji Hairul di atas perkongsian yang sangat baik, sangat bermakna kepada kita rakan-rakan kaunselor semua. So terima kasih juga kepada rakan-rakan kaunselor yang sentiasa bersama-sama di dalam meningkatkan ilmu, berkongsi dan sebagainya, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan adakan lagi program-program sebegini untuk kita bersama-sama berkongsi, dan insyaAllah mungkin ada di antara rakan-rakan kaunselor kita juga mungkin ada kepakaran-kepakaran tertentu yang mungkin nak berkongsi dengan kita semua, insyaAllah kita juga alu-alukan. So sekali lagi terima kasih kepada semua. Saya ucapkan selamat menyambut bulan kaunseling, bulan Oktober 2020, dan jaga diri semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.